Untuk pengenalan, saya akan menerangkan berkenaan dengan sejarah organisasi Diraja Malaysia. Sistem kepolisian yang moden dan sistematik di negara kita sekarang berkuat kuasa di Pulau Pinang pada awalnya pada 25 Mac tahun 1807. Piagam yang diperkenalkan oleh King George III iaitu memisahkan kuasa kehakiman daripada undangan membawa kepada penubuhan pasukan polis pada di negeri itu. Menjelang abad ke-20, semua negeri di Tanah Melayu telah terdapat pasukan polisnya sendiri. Masing-masing mempunyai sejarah yang berbeza, tradisi dan peranan yang berbeza. Hampir kesemua pasukan polis menjalankan fungsi separa tentera. Dan pada 24 Julai 1971, Duli Yang Amat Mulia Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, Sultan Abdullah Halim Muazzam Shah telah mengurniakan panji-panji kepada Batalion Pasukan Polis Hutan, Pasukan Polis Simpanan Persekutuan dan Polis Marine. Dan pada 25 Mac tahun 1976, Duli Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra telah berkenan menganugerahkan panji-panji pada Batalion 17, 18 dan 19 PDRM. Seterusnya, sekali lagi, Duli Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Tuanku Abdul Rahman menganugerahkan sekali lagi panji-panji kepada PDRM pada 11 November 1997. Penganugerahan panji-panji ini menggambarkan penghargaan rakyat dan negara pada PDRM dan khususnya unit-unit tersebut atas sumbangan dan peranan mereka dalam menjaga keamanan negara, ketenteraman musuh dan ketahanan nasional daripada sebarang ancaman musuh negara. Okay, baiklah, kita sekarang masuk poin 2 iaitu tanggungjawab PDRM. Keamanan yang dicapai kini boleh membolehkan PDRM menumpukan perhatian terhadap masalah yang lain yang menggugat ketenteraman dan kesejahteraan negara. Lebih perhatian ini dapat ditumpukan pada usaha COVID dalam memastikan orang awam mengikut SOP COVID-19 yang telah ditetapkan. Dan ini tanggungjawab utamanya iaitu memantras jenayah dan dadah juga tidak berkecuali di bawah tanggungjawab PDRM. Dan selain itu juga, dalam menjalankan amanah ini, tanggungjawab polis telah memperkukuhkan hubungan dan kerjasama dengan orang ramai dan bertimbang rasa. Di samping itu, menunjukkan imej polis yang mesra. Dengan kepesatan pembangunan negara dalam alaf baru ini, PDRM mempunyai aspirasi dan wawasan bagi menangani pelbagai isu pembangunan jabatan PDRM selain meningkatkan teknologi yang mengikut era zaman terkini . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri bin Fauzi, merupakan pelajar daripada kampus UUM Sintok. Bermetrikkan nombor 268443 daripada kumpulan A. Di sini saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian berkaitan teori-teori hubungan manusia dan pentadbiran semasa pandemik COVID-19. Kenyataan mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkaitan meminimumkan usaha risiko jangkitan adalah dengan pematuhan kepada penjarakan fizikal. Petikan daripada akhbar 26 Januari 2021 pernah menyatakan PDRM akan terus memberi penekanan pematuhan prosedur operasi standard terhadap orang ramai ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, termasuklah PKP bersyarat, PKP diperketatkan maupun PKP permulihan dalam usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19. Sebagai contoh yang kita boleh ambil adalah Sekatan Jalan Raya SJR, di mana penugasan untuk SJR ini telah ditetapkan di setiap
tol masuk dan keluar lebuh raya dan juga setiap kawasan yang tidak dibenarkan bergerak lebih daripada 10 km. Teori ini menghubungkaitkan hubungan di antara pihak PDRM dan juga orang ramai. Secara tidak langsung, teori ini memberi kesan yang positif terhadap hubungan dua pihak di mana hampir kesemua orang patuh dan bertanggungjawab memenuhi hasrat utama kerajaan, dan secara tidak langsung kerjasama dari orang awam ini amat menggalakkan terhadap pihak PDRM. Hal ini dapat dirumuskan semasa PDRM menjalani tugas-tugas mereka. Disiplin dan tingkah laku orang ramai dapat dibendung semasa kawalan ketat pergerakan pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih, dan saya pas kepada penerangan seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membentangkan teori 2. Teori 2 ni iaitu pemantauan berkala oleh PDRM di setiap kawasan. Sepertinya kawasan yang orang ramai, lepas tu kawasan yang sesak, yang memerlukan penjarakan mematuhi SOP. Okey. Ulasan saya, pada 1 Oktober 2021, Petikan Akhbar menyatakan pihak Polis Pulau Pinang ini meningkatkan pemantauan dan menambah anggota PDRM bagi memastikan pengunjung yang memasuki kawasan pelancongan serta tempat tumpuan orang ramai mematuhi prosedur operasi standard SOP penularan untuk penularan COVID-19 ni yang ditetapkan, seperti tempat-tempat lokasi-lokasi pelancongan ni seperti di Pulau Pinang, pusat Patang Merdeka, pusat tempat-tempat kedai-kedai makan yang ramai, yang viral. Itu memerlukan memerlukan pematuhan SOP untuk mengelakkan wabak COVID-19 ni terus menular di lebih lebih banyak lagi. Okey. Selain itu, Ketua Polis Negeri pada waktu itu yang kini dah matan, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain menyatakan pada ketika itu sebanyak 86 pasukan pemantau diketahui oleh anggota polis di Raja Malaysia, PDRM, dan penguatkuasa lain seperti penguatkuasa KDKDN, KPDNK, rela membantu. Lepas tu seperti itu seperti itu menjalankan tugas pemantauan SOP ni di lokasi-lokasi yang dikenal pasti menjadi tempat tumpuan ramai pada setiap hari. Di situ akan kuasa ni akan pantau kawasan-kawasan yang ramai. Teori 3, bantuan keselamatan vaksin. Dalam petikan akhbar pada 16 Februari 2021, PDRM ada menyatakan bahawa bersedia memberikan bantuan bagi memastikan keselamatan semasa perjalanan, pengedaran, perpindahan dan penyimpanan vaksin COVID-19. Timbalan Ketua Polis Negara pada ketika itu, Datuk Seri Akris Sani Abdullah Sani berkata, arahan telah dikeluarkan kepada semua Pesuruhjaya Polis, Ketua Polis Negeri dan Ketua Polis Daerah untuk bersiap siaga memberi bantuan jika diminta oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung pengurusan vaksin ini. Beliau berkata,
Pihak PDRM bekerja 24 jam sehari dan akan memberikan bantuan sebaiknya bagi memastikan keselamatan vaksin ini terpelihara. Segala urusan berkaitan keselamatan vaksin akan dipatuhi mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. SOP itu sama seperti mana semasa pihak PDRM membuat SOP ketika pengiringan keselamatan yang lain, misalnya tugas keselamatan melibatkan duit, OKT atau orang kena tuduh dan seumpamanya. Pihak PDRM juga tidak akan berkompromi mengenai keselamatan vaksin yang akan sampai pada ketika itu, dan mereka mengambil kira segala perkara luar jangka yang berkemungkinan akan berlaku, seperti cubaan untuk merampas semasa dalam perjalanan, atau yang paling membimbangkan sekali, sekiranya berlaku kemalangan semasa proses membawa vaksin. Ini sekaligus menyebabkan ia rosak dan tidak dapat digunakan. Pihak PDRM mengambil serius keselamatan vaksin berkenaan sekiranya berlaku sabotaj. Mereka juga bimbang atau khawatir ia akan menimbulkan keraguan dalam kalangan orang ramai yang beranggapan bahawa vaksin mungkin telah dicemari. Proses pengawalan akan dilengkapkan dengan unit kawalan kereta peronda MPV, motosikal pengiring serta penguasaan sewajarnya termasuk kawalan 24 jam di stor penyimpanan vaksin. Teori ini dapat menghubungkaitkan hubungan antara pihak PDRM, orang awam serta organisasi lain yang terlibat seperti pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan yang lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan semangat kerjasama di antara banyak pihak sekaligus mewujudkan sikap patriotik dalam melaksanakan tugas demi negara tercinta dari penyakit berjangkit ini.